Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi selamat kembali semula ke siri kuliah online kita chapter 4 Geometric Design of Road bahagian 3. Okey. Jadi biasanya kalau kuliah kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan pandai-pandai sendirilah nak baca doa Cuma kita tak adalah nak baca 3 kod yang selalu saya bagi tu. Miss pula nak baca 3 kod tu. Okey, tak apalah. Jadi hari ini kita akan tengok elemen-elemen yang akan mempengaruhi ataupun akan kita ambil kira dalam nak mereka bentuk geometri design jalan kita. Okay. Kalau kita tengok sini ada 4 elemen yang akan kita tengok, iaitu side distance ataupun jarak penglihatan, horizontal alignment iaitu penjajaran ufuk, vertical alignment penjajaran pugak, dan cross section jalan kita. Okay, ini 4 elemen yang akan kita tengok dalam reka bentuk geometri jalan. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Side distance ataupun jarak penglihatan. Apa dia jarak penglihatan ni? Jarak penglihatan adalah panjang jalan di depan kita yang kita nampak sebagai pemandu lah. Okey. Jadi, kebolehan seorang pemandu tu tengok kat depan tu adalah berapa jauh dia tengok kat depan tu penting. Kenapa? Kerana dia akan bertindak berdasarkan apa yang dia nampak. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, jalan ni kalau kita tengok kat sini, kita boleh nampak sampai sebelum dilindung oleh pokok itu. Jadi, jarak dia adalah jarak sepanjang jalan ini. Itu dipanggil jarak penglihatan. Dan jarak penglihatan ini perlu cukup panjang untuk kita sama ada nak mengelakkan halangan di atas jalan, ataupun kita nak memotong kenderaan ke, ataupun senangnya untuk kita nak buat apa-apa keputusan, jarak penglihatan ini amat penting. Ada 3 jenis jarak penglihatan dalam reka bentuk jalan. Yang pertama dipanggil SSD, stopping sight distance, iaitu jarak penglihatan yang cukup untuk kita break kereta sampai berhenti sebelum kita langgar benda tadi. Yang kedua decision sight distance. Okey, ini jarak yang kita nak apa aku nak buat jadi cukup tak jarak yang diberi itu untuk apa aku nak buat? Aku nak berhenti ke, aku nak mengelak ke, aku nak slow down ke, dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga adalah passing sight distance. Kalau kita tengok banyak kemalangan berlaku kerana passing sight distance ni. Kita dah bubuh double line. Double line maksudnya tak boleh potong. Dia nak potong juga. Okay. So passing sight distance ni perlu cukup untuk kita nak keluar, nak memotong, lepas tu nak masuk balik. Itu adalah passing sight distance. Jadi kita akan tengok setiap satu ni. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi SSD, stopping sight distance. Okay. Faktor yang pertama adalah PIEV. Ingat lagi PIEV dalam chapter 1 kita? Saya dah sentuh dah PIEV. Apa dia PIEV tu? PIEV adalah masa untuk kita nak tengok benda, nampak benda tu, lepas tu fikir apa benda nak buat, dan seterusnya. Angkat kaki kita daripada pedal minyak tadi, letak atas pedal brake. Itu PIEV. Bukan tekan brake je tau. Angkat, letak ke pedal brake saja. Jadi PIEV ni adalah masa bergantung kepada orang. Kita dah tengok cerita dulu. Bergantung kepada pengaruh dada, pengaruh alkohol dan sebagainya. Okay. Biasanya kita ambil untuk perception itu nak tengok, nak fikir apa semua tu kita ambil 1.5 saat itu average driver. Okay. Dan untuk nak angkat kaki daripada pedal minyak pergi letak atas pedal brake tu biasanya kita akan ambil 1 saat. Ini adalah untuk average driver. Jadi total masa dia adalah 2.5 saat untuk PIEV. Kadang-kadang kita boleh buat sampai 1.5 saat. Bergantung kepada apa yang ada kat jalan tu lah. Faktor yang kedua pula adalah acceleration and deceleration rate. Kenapa kita buat acceleration juga? Okay. Acceleration kok kita nak mencut. Deceleration ni kalau kita nak stop. Jadi dalam erti kata lain, laju kenderaan yang kita bawa tu lah. Okay. Jadi laju kenderaan ni sebenarnya amat mempengaruhi sight distance kita. Okay. Jadi kalau lagi laju kita bawa, lagi lama masa yang kita perlukan untuk nak berhenti, dan lagi jauh jarak yang akan kita tempuh sebelum kita berhenti. Jadi kalau kita bawa laju, kita kena bersedia untuk nak berhenti, dan kemungkinan kalau kita itu sebab kita ada speed limit. Kalau kita bawa lebih daripada kelajuan tersebut, kita nampak benda tu, mungkin kita tak sempat nak berhenti sebelum kita langgar benda tadi. Okay. Faktor yang ketiga pula adalah faktor geseran di antara permukaan tayar kita dengan jalan tadi. Okay. Kalau kita tengok jalan ni, kekasaran permukaan jalan ni dah belajar dalam SAB 2832 adalah highway. Okey.
Dan tayar pula, tayar tengoklah ada tayar botak, ada tayar macam-macam bunga ada tayar kan. Okay. Jadi friction resistance di antara tayar dengan jalan ini memainkan peranan yang amat penting untuk nak memberhentikan kenderaan kita. Okey, soalan saya, berapa dalam tayar bunga yang selamat untuk digunakan? Yang ini fikir balik. Okay. Okay. Kalau jalan kita, contoh jalan kita kasar dan bunga tayar kita cantik, maka kenderaan kita boleh berhenti dengan lebih cepat. Jadi bila dia boleh berhenti dengan lebih cepat, jarak yang diperlukan juga akan jadi lebih pendek. Dan faktor yang keempat adalah kecerunan jalan tadi. Okay, kecerunan jalan ini juga akan mempengaruhi kita punya sight distance ataupun jarak penglihatan kita. Contohnya kalau kita cerun menaik contohnya. Okay, kenderaan lebih mudah berhenti berbanding dengan kalau cerun menurun. Kenapa? Kalau cerun menurun, kita belajar dalam fizik dulu, ada tarikan graviti dan sebagainya. Jadi kita akan memerlukan masa yang lebih panjang untuk berhenti. Bila masa yang lebih panjang untuk berhenti, dia akan juga seterusnya mengakibatkan kita memerlukan jarak yang lebih panjang untuk berhenti. Okay? Jadi ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi jarak penglihatan kita. Apa dia? Yang pertama adalah PIV kita. Yang kedua, acceleration, deceleration rate ataupun speed. Yang ketiga, geseran di antara tayar dengan jalan. Dan yang keempat adalah gradient jalan tersebut. Okey, jadi jom kita tengok sight distance kita yang pertama, iaitu stopping sight distance. Lebih dikenali pendek dengan SSD. Apa dia SSD ni? SSD ni jarak yang diperlukan untuk kalau kita memandu kenderaan pada ataupun hampir-hampir dengan kelajuan reka bentuk untuk berhenti sebelum kita langgar objek yang ada di atas laluan kita. Okey. Jadi jarak minimum ni terdiri daripada dua, iaitu D1 dan D2. D1 adalah jarak semasa kita PIEV tadi. Okey. Dan D2 adalah jarak semasa kita break sampailah kenderaan ini berhenti. Okey, jadi kita tengok D1 dulu, iaitu jarak daripada kita nampak objek tadi, nampak benda tadi, sampailah kita angkat kaki, letak atas pedal brake. Okey, D1. D1 0.278 V kali T. V adalah laju dalam kilometer per jam dan T adalah masa dalam saat. Jadi kalau kita tengok ada nilai kat depan ni 0.278 dan sebagainya, itu adalah faktor yang digunakan untuk nak convert laju dalam kilometer, sedangkan jarak yang kita dapat dalam meter. Jadi kalau dah ada benda ni, jadi tak payah nak convert V ni kepada meter per saat dan sebagainya lagi. Okey, komponen yang kedua pula adalah D2, iaitu jarak yang diperlukan untuk kenderaan tadi berhenti setelah kita brake. Jadi kalau D2 kita tengok adalah V square tolak U square bahagi 254. Ingat lagi? 254. F plus G. So kalau ada huruf ni, maksud dia V kita dalam kilometer sejam, U pun dalam kilometer sejam, G ni adalah grade jalan kita. Kalau kita tengok, V adalah laju masa kita mula nak brake tadi, U adalah laju di akhir dia. Okey, kalau dalam kes SSD, U dia adalah kosong lah. Maksudnya kereta kita dah berhenti. Okay. G adalah gradient dan F adalah geseran di antara permukaan jalan dengan tayar kita. Jadi SSD kita adalah D1 yang kita tengok tadi dengan D2, dicampurkan dengan D2. Jadi 0.278 VT plus V square tolak U square bahagi 254 F plus minus G. Di mana V dalam kilometer sejam dan T dalam saat. Sekarang kita tengok pula secara grafiknya. Okey, ini kita bawa kereta lah. Okey, kita bawa kereta. Di sini kita mula nampak, nampak perempuan. Perempuan siapa ni? Katalah perempuan ni nak melintas jalan. Orang tua akan nak melintas jalan. Okay, jadi kita nampak benda di depan tadi. Okey. Ini adalah D1. D1 adalah jarak untuk kita nak berfikir tadi, PIEV tadi. Oh, ada orang aku nak buat apa? Aku nak kena brake. Okay, itu yang kita fikir. Tapi kalau kita selalu bawa, kita tahu dah ada orang kita akan brake lah. Okay. Itu kalau mudah. Tapi kalau benda di depan ni kompleks, maka jarak ini akan menjadi lebih panjang sebab kita fikir apa benda nak buat. Okay.
Yang ini adalah D2. Daripada kita start tekan brake sampai kereta ni berhenti. Tak tahulah langgar ke tidak. Kalau tak langgar tu cukuplah stopping side distance kita. Kalau langgar tu maksud dia tak cukup. Jadi total stopping distance kita adalah jarak kita berfikir PIV tadi dan jarak braking kita D2. Okay. Kalau kita tengok kat sini pula, ini adalah graf laju masa. Okay. Jadi kalau kita tengok luas di bawah ataupun luas 4 segi ni adalah ini mewakili jarak yang kita lalui semasa berfikir ni. Okay. Manakala yang biru ni pula, ini adalah jarak yang dilalui semasa kita brake daripada kelajuan kita V tadi sampailah kelajuan kita 0 tadi. Okay. Jadi ini adalah jumlah jarak yang kita lalui untuk kita nak berhenti dengan selamat. Okey, soalan. Okey, rumus ini saya ambil daripada ATJ. Kalau kita tengok berbeza sedikit dengan rumus yang saya bagi tadi walaupun ada 254 di bawah dia. Okey. Jadi ini adalah soalan. Jangan risau, soalan ni saya buat laju je. Saya buat dalam video ni laju je sebab saya ada letakkan dalam e-learning soalan-soalan yang saya buat dalam video ni untuk tuan-tuan buat dan fahami. Okey. Okey, soalan kita. Dalam ATJ ni dia bagi rumus D sama dengan V square bahagi 254 A bahagi 98 plus minus G. Jadi apa dia A ni dan berapakah nilai A yang digunakan dalam rumus ini? Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu jawapan dia, senang je. Pergilah tengok ATJ dan fahamkan. Di sini pula adalah extract table yang saya keluarkan daripada ATJ. Ini adalah minimum stopping distance untuk berbagai kelajuan. Okey. Okey, kalau kita tengok sini, of course design speed kita 120. Minimum side distance untuk nak berhenti adalah 250 meter. Okey, dan dia akan menurun sampailah design speed kita 30, kita tengok 35 meter sahaja. Okey, tetapi dalam reka bentuk kita kena sediakan stopping distance yang lebih. Nama pun ini minimum. Jadi yang lebih besar daripada apa yang kita dapat dalam jadual ini sebagai faktor keselamatan. Okey, jom kita tengok video sikit . Video saya ambil daripada YouTube saya rasa ni. Okey, tengok video ni. Video yang pertama ni dia menunjukkan grafik bagaimana ataupun apa yang dimasukkan dengan side distance tadi. Okey, vertical alignment and side distance dalam kes ini. Okey, kalau kita tengok ni kereta kita travelling at 100 km per hour. Okey, lepas tu ini jalan flat . Jalan flat. Okey, dia nampak ada benda kat depan tu. Okey, jadi dia kira dalam kiraan dia memerlukan 70 meter untuk nak berhenti dengan selamat. Yang ini kalau lengkung pugak pula. Okey, lengkung puncak. Okey, dia naik, dia tak nampak kat depan. Ya, dia tak nampak apa. By the time dia nak turun terus nampak di kambing ke lembu ni. Okey. Dan unfortunately jadi masalah lembu tadi. Pay attention juga kepada rajah-rajah yang ada kat atas ni . Okey. Ini kalau mandu 100 km sejam. Okey, tetapi dia telah menurun bukit. Kalau kita tengok menurun bukit dan halangan berada di bawah bukit tadi. Okey. Jadi duduk di bawah bukit. Jadi jarak dia diperlukan 70 meter. Kalau kita tengok dia masih selamat. Okey, berbanding dengan lembu tadi duduk atas puncak ini. Okey, itu video kita yang pertama. Okey, kita tengok video kita yang kedua pula kat sini. Okey, contoh cuba tengok dalam video ni, tengok kereta yang ada Allahu Akbar. Okey, tengok kereta yang ada. Okey, kita tak nampak pun dalam belum lagi ya. Okey, sorry. Okey, kita tengok kereta ni, kita tak nampak pun kalau kita duduk kat sini, nampak? Okey. Okey, tiba-tiba muncul saja. Itu yang selalu terjadi kat Malaysia ni apabila kita cuba memotong di kawasan yang vertical alignment dia tinggi dan kita ada bubuh double line dan sebagainya, tetapi kita buat tak faham pasal terhadap double line tadi. Jadi berhati-hati kalau mandu ya. Okey, nampaknya saya kena stop kat sini dulu sebab saya membebel lebih sangat. Sepatutnya kita boleh belajar sampai tengok example. Jadi kita sambung untuk chapter ni dalam bahagian seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.